bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah Isya hari ini, sambungan tadabbur surah Al-Baqarah, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah yang telah bersedia di Google Meet. Terima kasih kepada Gubernur Iman, tim pengurusan Gubernur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Puan Rosniati binti Mansur dan para warisan AJK. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, sahabat-sahabat baginda, para sodiqin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga serta muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati majlis kita dan berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم الخير يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayat 60 Allah tutup dengan wala ta'sau fil ardi mufsidin. Janganlah kamu berbuat kejahatan, ta'sau, kejahatan di muka bumi dan menjadi orang yang berbuat kerosakan, mufsidin. Kalau ayat-ayat sebelum tu kita jumpa perkataan yafsukun, fasik. 59 kita jumpa fasik. Ayat 60 kita jumpa mufsidin. Fasik dengan fasid maknanya sama, buat kerosakan. Fasik dengan fasid maknanya sama, kedua-duanya buat kerosakan. Fasik, kerosakan akhlak. Fasid, kerosakan fizikal, kerosakan jasad. So kalau fasik, dia suka apa? Menipu, berbohong, buruk sangka, itu fasik. Kalau fasid, dia suka rosakkan diri. Buat tatu, isap rokok, ambil dadah. Itu fasid. So, bila Allah beri arahan, setelah mereka dapat nikmat, makan dan minum, kulu washrabu min rizkillah, makan dan minum dari rezeki yang Allah telah berikan. Kemudian Allah kata, wala ta'sau fil ardi mufsidin. Jangan buat kerosakan atas muka bumi. Jangan buat kerosakan atas muka bumi. Antara kerosakan yang besar ialah syirik pada Allah. Syirik pada Allah. Ia merupakan kerosakan yang amat besar. Kan, apa contoh syirik pada Allah? Mengharamkan apa yang halal dan menghalalkan apa yang haram. Mengharamkan apa yang halal dan menghalalkan apa yang haram. Juga bermaksud jangan langgar hukum syariat.
yang Allah beri. Jangan sembah beribadah pada Tuhan selain Allah. Perkataan ta'asau lazimnya digunakan bermaksud kerosakan yang disebabkan oleh propaganda. Ta'asau ni jangan hasut orang lain buat kerosakan. Jangan hasut orang lain buat kejahatan. La ta'asau fil ardi mufsidin. Jangan rosakkan fikiran manusia dengan idea-idea yang karut, idea-idea yang jahat. Kan Yahudi zaman sekarang, cuba tengok. Facebook, Yahudi yang cipta. Kan Mark Zuckerberg tu Yahudi. Kan bentuk-bentuk hiburan dipelopori oleh Yahudi. CNN, tu Yahudi. So mereka mengawal alat-alat untuk menyebarkan propaganda, dikuasai media massa, dan kebanyakan ajaran-ajaran, ajakan-ajakan jahat dimasukkan dalam media itu. Dan akhirnya apa? Manusia menjadi leka, lalu jauh dari Allah. Allah kata, wala ta'asau fil ardi mufsidin. Jangan buat begitu. Jangan ta'asau. Dan mufsidin artinya orang yang menyebabkan orang lain juga berbuat kerosakan. Dahlah dia buat kerosakan, dia pula hasut orang lain untuk ikut dia dan buat lebih banyak kerosakan lagi. Begitu. Wala ta'asau fil ardi mufsidin. Dan kemudian pada ayat seterusnya, dan ini adalah favor yang ke-9. Tadi 60, favor yang ke-8. Ini favor yang ke-9. Favor yang ke-9 ni, ini bukan favor, ini hukuman. Hukuman kedua. Hukuman pertama apa? Hukuman pertama bunuh diri. Ni hukuman kedua yang diberikan kepada Yahudi dulu. Dan ayat ini merujuk kepada anak-anak mereka yang menyembah. Anak-anak kepada orang yang menyembah patung, anak sapi. Mereka sekarang dah dewasa. Mereka dah berkahwin, dah beranak pinak. Generasi seterusnya. Dan ini adalah keadaan sebelum mereka masuk ke dalam kota. Mak bapak mereka menyembah lembu betina. Ini anak dia. Ini perangai anak dia. Apa perangai anak dia? Wa idh qultum ya Musa. Wahai Musa. Dia tak ada panggil Nabi Musa tak. Dia panggil ya Musa, hai Musa. Sedangkan mak bapak dia dulu beriman dengan Nabi yang sama. Anak-anak dia lahir, gagal untuk hidup berakhlak walau dengan Nabi sendiri. Kita tengok perkataan yang mereka ungkapkan. Ya Musa, hai Musa. Anak cucu Bani Israel. Cuba ingat, hai Musa, kau panggil dia hai Musa. Lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kami dah tak dapat bersabar dengan hanya satu jenis makanan. Mereka kata mereka dah bosan dengan makanan dari langit. Makanan dari mana? Makanan dari langit. Bosan. Mereka sudah sampai tak suka, asyik makan manna dan salwa sahaja.
Asyik-asyik itu, tak ada menu lain ke? Mereka teringin nak makan makanan yang lain. Begitu sifat manusia yang tak tahu diuntung. Bayangkan Allah dah beri makanan dari langit tanpa perlu susah payah nak cari. Hanya perlu ambil sahaja. Tak payah cari, ambil je. Kan satu ketika negara kita pernah dapat beberapa generasi pemimpin yang berusaha dan memperkenalkan bantuan cash kepada rakyat. Bantuan cash kepada rakyat. Dan bantuan tersebut diusahakan supaya meningkat tahun demi tahun. Sampai ke tahap rakyat tak perlu cari. Biar negara diusahakan dapatkan pulangan lebih banyak dan beri bantuan secara langsung kepada rakyat. Bukan hanya di Malaysia. Cuba tengok Lubnan. Hospital percuma, roti percuma, pendidikan percuma. Kalau berkahwin dapat anak-anak itu dapat sekolah belajar percuma, yang berkahwin dapat rumah percuma. Benda yang sama ditunjukkan oleh pemerintah Qatar. Semuanya kerajaan biaya dan sediakan untuk rakyat. Tapi cuba tengok rakyat Libya sekarang, bukan Lebanon, Libya. Dihasut oleh gerakan Arab Spring. Maka pemimpin mereka Muammar Gaddafi dibunuh oleh rakyat sendiri. Dan kalau boleh tanya pada rakyat Libya sekarang, apa yang anda telah capai setelah dapat berjaya bunuh Muammar Gaddafi? Anda sudah tak berjumpa dengan yang namanya harmoni dan keamanan. Hidup sudah sangat susah di Libya. Ni semua sebab generasi muda yang tak nak lihat sejarah, yang tak nak dengar cakap orang tua, ikut kepala dia. Senang termakan hasut, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, sedang termakan propaganda. Akhirnya tukar. Gulingkan kerajaan. Dia kata, oh nak test 5 tahun. 5 tahun sepanjang 3 tahun. No, 2 tahun. Memerintah dapatlah RM30. Itu pun dalam bentuk e-wallet. Alasannya apa? Lan nasbira ala ta'ami wahid. Kami tak dapat bersabar hanya dengan makanan itu sahaja. Dan cara dia panggil Nabi Musa dengan sangat tidak beradab. Panggil nama je. Dia panggil nama. Sedangkan mereka sepatutnya panggil dengan panggilan Rasulullah, Nabiullah dan seumpamanya. Tapi tak, panggil nama je. Dia kata apa beza Musa dengan aku? Dua-dua manusia. Dua-dua manusia. Sama juga dengan anak-anak muda yang dihasut untuk membenci institusi diraja. Kan, nilai adab dan akhlak sudah tak ada. Panggil orang lain dengan panggilan yang sangat casual. Kan, sepatutnya berencik puan. Tak terpakai. Sebab hilang jati diri. Termakan oleh propaganda. Dan bagi mereka, ini zaman kami. Masa kamu sudah berlalu.
Ha. So ayat ini Allah ingatkan, dan dia berkait dengan generasi muda yang datang selepas itu. Langsung tak ada hormat orang tua, langsung tak ada hormat Nabi sendiri. Lalu selain itu, selain dia kata bosan dapat makanan dari langit yang free, datang dari Allah, orang kata apa lagi? Fad'u lana rabbak. Maka doakanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Fad'u lana rabbak. Mohon pada Tuhanmu untuk kami. Cuba tengok macam mana perkataan yang mereka guna. Kepada Tuhan kamu. They didn't even say Tuhan kami. Seolah-olah Allah tu bukan Tuhan mereka. Mohon pada Tuhanmu untuk kami. Fad'u lana rabbak. Fad'u lana rabbak. Ni bila bergenerasi melihat kepada perangai orang tua yang tak berakhlak, lalu anak-anak muda menjadi juga tak berakhlak. Sampai ke tahap bercakap dengan Nabi sendiri pun tanpa adab. Tanpa adab. Fad'u lana rabbak. Doa buat kami, minta pada Tuhanmu. Mereka minta Nabi Musa doakan untuk mereka sebab diorang tahu kalau diorang berdoa, mereka takkan dapat. So dia suruh Nabi Musa doa. Dia tahu kalau dia doa tak dapat. So Nabi Musa ni tugasnya untuk apa? Doa bagi pihak mereka. Jadi orang suruhan. Sebab diorang tahu diorang banyak dosa. Kan? Kalau majlis-majlis, oh kena panggil ustaz ni. Sebab kalau kita orang doa macam tak lurus berdoa. Kita orang ni banyak dosa. Itulah sifat minta orang lain doakan kehendak sendiri. Dia sudah menjadi berakar umbi dari dulu. Sepatutnya kita minta sendiri. Tapi nak minta orang lain juga doakan. So, diorang sendiri tahu kalau diorang doa, diorang pun tak yakin. Tak yakin boleh dapat. Sebab nak meninggalkan dosa yang dah biasa dibuat, kan susah. Sukar. So, apa-apa hal mintalah Nabi Musa. Dia kan doanya makbul. Kami tumpang-tumpang aja. Dan sekarang kita nak tengok apa permintaan diorang ni. Apa permintaan mereka yang dia nak Nabi Musa tolong doakan. Apa dia? Yukhrij lana mimma tumbitul ard. Keluarkan untuk kami. Yukhrij lana. Keluarkan untuk kami. Mimma tumbitul ard. Daripada tumbuh-tumbuhan. Keluarkan untuk kami dari tumbuh-tumbuhan bumi. So sekarang diorang nak makan makanan dari tanah. Dah dapat makanan dari langit. Sekarang nak tukar selera makanan dari tanah. Tuan-puan, diorang sesat dekat mana? Diorang sesat dekat padang teh. Padang teh ni mana? Kawasan gurun. Celah mana gurun yang berpasir boleh keluarkan tanaman?
Tuan-tuan pernah minum ke air ni? Ini entah daripada mana, dari Korea. Abang saya bagi 2 kotak susu banana. Susu banana. Tapi kalau tengok tu macam tak ada halal. Belasah je ni. Susu banana. Tapi sedap juga. So, diorang minta keluarkan tanaman dari tanah. Tanaman jenis apa? Min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Sayur-sayur, timun-timun, bawang putih, kacang dal, dan bawang merah. Kami nak, dia bukan sekadar kata keluarkan, kami nak tanaman dari bumi. No. Spesifik. Kami nak sayur, timun, bawang putih, kacang dal, dan bawang merah tau. Ni resepi nak buat roti nan. Sebenarnya mereka tak pernah lihat dan tak pernah rasa pun benda-benda tu. Sebab dia daripada lahir sampailah ke besar, hidup dalam buangan di padang pasir, padang teh. Mana pernah tahu pasal timun ke bawang putih ke kacang dal ke bawang merah? Mana tahu. Yang tahu siapa? Mak bapak dia orang yang dari Mesir. Ini diorang main sebut je, ikut sebut je. Membesar dekat padang pasir, mana pernah bercucuk tanam? Pernah jumpa pasar? Tak ada. So, dari mana diorang tahu makanan-makanan tu? Dari mana tahu nama sayur? Sebab diorang tahu, diorang dengar cerita-cerita dari nenek moyang yang pernah makan benda tu. So, bila dia dengar cerita, orang teringin nak makan semua makanan tu. Satu doa pada Nabi Musa. Dia minta pada Nabi Musa. Dia tak pernah tahu pun. Tapi saja nak rasa. So, ada juga pendapat yang kata mungkin mereka ni ialah anak cucu kepada orang yang pernah tinggal dekat Mesir. So, semasa dekat Mesir, diorang kan ditindas. So, diorang mula rindukan kehidupan waktu dekat Mesir. Kan, walaupun dulu ditindas, jadi hamba, tak ada kuasa, dikerah, diperas oleh Firaun, tapi dalam masa yang sama, mereka dapat rasa makanan-makanan yang macam tu. So, bila dia minta makanan yang biasa makan, semasa kat Mesir, itu seolah-olah menunjukkan mereka rindu pada kehidupan di Mesir. Contohnya katalah kalau ada orang yang pernah tinggal lama di penjara. Kan 20 tahun, 30 tahun kat penjara. Lalu bila dah keluar seminggu, 2 minggu tu dia kata, aku rindu makanan kat penjara. Dia sebenarnya bukan rindu makanan tu. Dia sebenarnya rindu kehidupan semasa dekat penjara. Sebab bila dalam penjara, perlu fikir nak kena sediakan apa-apa ke? Perlu fikir nak cari makan? Tak. Jalani hukuman je. Dia perlu fikir nak bekerja? Tak. Dia jalani hukuman je. Semua well prepared. Walaupun
makanan tu tak adalah semewah makanan kat luar, ya tak perlu kerja, makan. Time makan. So jenis orang macam ni, mereka sebenarnya tak hargai pemberian nikmat yang Allah beri kepada mereka melalui manna dan salwa. Mereka nak kehidupan seperti ditindas oleh Firaun. Mereka tak hargai bagaimana Allah selamatkan mereka dan merdekakan mereka dari cengkaman Firaun. Kan, apa yang orang hadapi dekat Mesir tu? Mereka dihina, dimalukan, kehidupan sebagai hamba abdi berpanjangan. Yang lelaki dikerah bekerja, yang perempuan dirogol begitu sahaja. Yang kedua, kehidupan dekat Mesir penuh dengan kelemahan. Langsung tak ada kuasa, langsung tak boleh nak pertahankan diri. Anak lelaki disembelih depan mata. Langsung tak boleh buat keputusan sebab bukan dalam negara sendiri. Dan yang ketiga, penindasan bertalu-talu. Mereka langsung tak dapat nak selamatkan diri mahupun ahli keluarga dari ditindas. Keluarga Firaun telah banyak membunuh, memperkosa, memalukan Bani Israel. Walaupun begitu, mereka masih lagi nak kehidupan macam tu. So bagi dia, mudahlah macam tu, tak adalah sesat dekat atas padang pasir ni. Tak adalah sesat bagai. So itu dua pendapat. Satu, dia nak rasa, dia dah bosan dengan makanan sedia ada, nak rasa yang baru. Yang kedua, dia rindu kehidupan yang lalu, kehidupan di Mesir. Dia rindu. Dua-dua penyakit ni tuan-puan, dua-dua penyakit ni semakin membarah dalam masyarakat. Kalau suami, dia tidak berpada dengan isteri yang ada, bosan dengan isteri yang halal, sanggup nak cari yang haram. Sedangkan yang halal tu Allah bagi. Sanggup cari yang haram. Dan untuk golongan kedua, yang rindu dengan Mesir, kan kita melalui peristiwa orang-orang yang berhijrah, artis-artis yang berhijrah, lalu tak lama selepas dia berhijrah, bertaubat, kembali pada perangai lama. Oh, dia tak dapat lupakan perangai lama dia. Tu Safi Ilyas. Elok dah bertaubat, cuci tangan nak jadi lelaki sejati. Alih-alih patah balik, malah makin teruk. Tak sama ke? Kan lebih kurang je perangai Bani Israel tu. Maka Nabi Musa beri respon. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apa kamu nak ganti benda yang rendah dengan suatu yang lebih tinggi, lebih baik? Nabi Musa menegur kaum dia dalam ayat ni, dan Allah telah beri mereka makanan dari langit. Tapi mereka tetap nak ganti dengan makanan yang dipijak di bumi. Sedangkan mereka belum pernah makan pun benda-benda tu. Nabi Musa tak sampaikan, Nabi Musa tak doakan permintaan tu. Sebab benda tu mengarut. Sebaliknya apa yang Nabi Musa buat, Nabi Musa tegur. Kritik.
Malah baginda bertanya dengan nada keheranan. Apa kau nak ganti benda yang rendah dengan yang lebih baik? Kau nak pesan? Mana salwa tu datang dari langit kot. Kalaupun dah bosan, tak sedap, tapi dia masih lebih tinggi. Kan isteri kat rumah tu halal kot. Tapi tetap cari yang haram. Mana salwa tu lebih tinggi. Dia makanan dari langit, makanan dari Allah. Adalah lambang kepada kemerdekaan. Sangat tak boleh brain. Bitu Misra. So Nabi Musa kata, pergilah kamu ke bandar Misron. Misron bukanlah bermakna negeri Mesir. Misron ni maksud dia kota lain, bandar. Sebab kalau Nabi Musa kata Mesir, ihbitu Misra, satu baris. Satu baris. Sebab nama Misra, dia adalah nama la yunsarif, yang tak boleh ditukar baris akhir. Nama Mesir, Misra, dia adalah ismul ladzi la yansarif. Isim yang tak boleh ditukar baris akhir dia. Sebab perkataan ni tuan-puan, dalam bahasa Arab, kalau ada perkataan lain dekat depan dia, contoh ada huruf jar, ba, min, ila, perkataan selepas huruf jar akan baris bawah, dipaksa untuk baris bawah. Atau kalau jumpa perkataan inna, in, perkataan selepasnya dipaksa untuk baris atas. Dipaksa untuk baris atas. Tetapi ada juga jenis perkataan yang apa pun datang sebelumnya, dia tak boleh bertukar baris. Itu nama dia layun sarif. Layun sarif. Antaranya nama Nabi Musa. Ada pernah kita jumpa nama Nabi Musa, apa nama? Bimusi, sebab ada ba kat depan. Ataupun Musau, tak ada. Musu, tak ada. Tak ada. Musa kekal Musa, Isa kekal Isa. Tapi Muhammad, dia ada Muhammadu, Muhammada, Muhammadinin Nabil. Dia ada. Di Musa, Isa, tak. Itu nama yang tidak boleh diubah. Itu Misra. Nabi Musa kata, udkhulu ihbitu Misran. Ihbitu ni maksudnya turun dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ihbitu. Perkataan yang sama Allah guna ketika mengarahkan Nabi Adam turun ke bumi. Ayat 36 kan. Qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Maksudnya Nabi Musa nak bagi tahu mereka sebenarnya minta turun dari kedudukan yang tinggi kepada kedudukan yang rendah. Ihbitu, pergilah kamu. Syuh, nyah. Daripada tempat tinggi kepada tempat yang rendah. Misran. Pergi cari negeri lain. Pergi cari kota lain. So perkataan yang diguna Misra, bukan Misron. Kalau Mesir. Misron, cari tempat lain. Nabi Musa guna perkataan yang hampir sama dengan Mesir. Tujuannya untuk perli mereka. Baginda nak kata, apa yang mereka cari itu sama. Apa yang ada dekat Mesir dulu sama. So Nabi Musa suruh mereka pergi. Cari tempat lain. Dekat bandar-bandar lain. Beli kat pasar ke. Tak perlu nak tumbuhkan daripada padang pasir. Tak. Sebab makanan yang mereka minta itu makanan yang biasa.
yang klise, yang boleh dapat dengan murah kat mana-mana. Sedangkan apa yang Allah turunkan itu makanan yang sangat special. Bayangkan, mereka sebenarnya sedang minta kembali kepada hidup kehambaan, sedangkan waktu tu mereka sedang merdeka. Pergi kamu ke negara Mesir yang lain pun. Pergi kembali kepada kehidupan penuh kehambaan. Pernah jadi hamba, pergi. Nak sangat kan? Ha. So, penggunaan perkataan dalam Quran, dia memiliki makna yang begitu tinggi. Sebab ada je perkataan lain bagi maksud apa? Pekan, bandar, tempat tinggal. Allah boleh guna baladan, qaryatan, ardon, boleh. Tapi Nabi Musa guna kalimah Misran, lebih kurang sama dengan bunyi Mesir. Nak bagi tahu, kalau nak juga pergi balik. Pergi balik ke negeri yang korang tak nak berperang tu. Negeri yang dijanjikan, Palestin. Kan korang tak nak berperang. Pergi. Balik ke Palestin. Tu pun satu maksud yang lain juga. Nabi Musa bagi tahu, aku tak akan berdoa pada Allah. Apa yang korang minta, cuba Nabi Musa arahkan. Untuk mereka kembali pergi ke Palestin. Ikut wahyu dari Allah. Tak, kalau mereka buat seperti yang diarahkan, diorang dapatlah makanan tu. Tapi kena usahalah takluk negeri Palestin tu dulu. Innalakum masaltum. Dekat situ, korang boleh dapatlah apa yang korang nak. Pergi cari negeri lain. Korang bolehlah dapat apa yang korang nak. Problemnya, diorang tengah sesat. Nak keluar dari tempat tu pun tak boleh. Kau nak minta makanan macam ni. Cari jalan keluar. Diberi nasi Arab nak mihun. Kan? Itu betul-betul tak sedar diri. Dan benda ni kita boleh lihat juga dalam bentuk begini, tuan-puan. Cuba kita bandingkan nikmat yang Allah beri, pemberian Allah pada kita dengan dunia yang sedang kita kejar. Cuba kita bandingkan nikmat pemberian Allah pada kita dengan dunia yang kita sedang kejar. Sama tak? Allah tawarkan begini dan begini, syurga, keredaan, dan husnul khatimah. Tapi kita dok kejar dunia yang rendah ni. Kita dok kejar, manusia dok kejar dunia yang rendah. Apa yang Allah beri itu sangat baik dah. Tapi kita masih lagi mohon, minta, mendambakan perkara yang kita belum dapat. Bukankah ini, ayat ini, dia beri teguran langsung pada kita, reda dululah apa yang kau ada. Jangan ikut perangai lan nasbira ala ta'ami wahid. Asyik-asyik ini. Kami dah tak bersabar lah. Kami tak boleh sabar dah. Kami bosan. Janganlah macam tu. Kan? Wa duribat alaihimuz zillah. Oleh kerana mereka tolak apa yang Allah beri dan mahukan benda yang lain, maka Allah timpa atas mereka kehinaan.
Ini hukuman yang dimasukkan. Kehinaan yang mereka terima adalah manusia tak pandang mulia pada bangsa Yahudi. Dari dulu sampai sekarang, mereka sudah menjadi bangsa yang tidak dihargai dan dihormati. Kan, cuba tengok bangsa Yahudi. Pandangan kacamata manusia dari dulu sampai sekarang. Nak menetap dekat Jerman, kena bunuh habis-habisan. Lari tempat lain. Mereka sentiasa terpaksa menumpang tempat orang lain. Satu dunia kutuk mereka. Tapi mereka buat dek je. Walaupun mereka adalah satu bangsa yang amat cerdik, tapi mereka tetap dipandang hina oleh seluruh penduduk dunia. Ada orang percaya pada mereka? Tak ada. Yahudi zaman berzaman, sejak zaman Nabi Musa, minta makanan-makanan yang mereka pernah dapat dulu kat Mesir. Tapi dulu mereka duduk dalam kehinaan semasa di Mesir. Dan kerana permintaan mereka yang tak patut itu, mereka dapat kehinaan yang lain pula. So tuan-puan, kerana kita tak, jika kita menturuti perangai Yahudi semacam ini, tak bersyukur, tak sabar, tak redha, salah pilih, kita sebenarnya sudah terjurus dalam kancah kehinaan. Umat Islam akhir zaman sudah terjurus ke dalam kancah kehinaan. Tinggal lagi sebab kita tak sedar. Cuba tengok negara mana yang pandang tinggi terhadap Islam. Sebab apa yang mereka buat, Allah kata waduribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Kami pukul mereka. Daraba ni pukul. Kami timpa atas mereka dengan zillah, dengan kehinaan. Wal maskanah, kemiskinan. Maskanah, kemiskinan. Kemiskinan apa? Hilang semangat untuk hayati agama. Maskanah juga bermaksud miskin dan lemah. Mereka terpaksa bergantung pada orang lain walaupun mereka kaya. Contoh sekarang, diorang terpaksa minta tolong pada Amerika, British, walaupun mereka kaya dan cerdik. Kalau dulu zaman khilafah Islamiyah, mereka terhina sebab kena bayar jizyah pada orang Islam. Kehinaan dan kelemahan adalah apa yang mereka lalui semasa di Mesir, di bawah penindasan Firaun. Maka kerana mereka begitu degil, Allah kembalikan semacam itu. Ini sebab apa yang mereka minta berkali-kali. Amat tak patut. Dan asalnya Allah keluarkan mereka daripada kemiskinan, kehinaan dan kelemahan. Sekarang Allah kembalikan semula mereka bergelumang dalam kesusahan itu. Ya, dia gunakan nama mereka. Dia gunakan nama mereka. Waduribat alaihimul zillatu wal maskanah. Zillah kehinaan, maskanah miskin. Malah bukan hanya itu. Waba'u bighadabim minallah. Dan pasti mereka dapat ghadab, kemurkaan dari Allah. Mereka akan kembali ke akhirat nanti dengan kemurkaan dari Allah. Apa yang lebih teruk dari kemurkaan dari Allah? Dulu murka Firaun. Firaun benci, marah pada mereka. Tapi sekarang mereka dapat lebih teruk dari apa yang Firaun pernah buat. Dapat kemurkaan dari Allah.
Dan di hujung Allah bagi tahu kenapa jadi begitu. Bukan satu, bukan hanya zillah, tapi maskanah, kemudian waba'u bi ghadabin minallah. Kehinaan, kelemahan dan murka dari Allah. 3. Mereka dapat 3. Why? Macam mana boleh, apa yang mereka buat sehingga boleh dapat macam tu? Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ini kerana mereka dulu kufur dengan ayat Allah. So, lafaz ayat dalam ayat ni digunakan untuk bawa maksud mukjizat-mukjizat yang mereka banyak kali lihat. Walaupun telah banyak kali melihat keajaiban mukjizat, tapi itu tidak menggerakkan hati untuk benar-benar beriman. Masih degil tak nak beriman. So, kufur terhadap ayat Allah dan wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Kerana mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Kalau nabi-nabi itu ada buat kesalahan, bunuh orang, barulah patut kalau nak bunuh nabi. Tapi ada nabi buat macam tu? Tak ada. Berapa ramai nabi yang diorang bunuh? Nabi Shu'aib, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Shu'aib, Zakaria, Yahya. Dan Nabi Isa attempt nak bunuh Nabi Isa. Allah selamatkan Nabi Isa. Angkat ke langit. Bukan 1 orang. Bukan 2 orang. Bukan hanya 3 orang mereka bunuh. Mereka nak bunuh yang keempat. Allah selamatkan. Bawa naik ke langit. Oi, dahsyat. Bayangkan Yahudi sanggup bunuh nabi-nabi mereka sendiri. Dan dosa membunuh nabi tak terperi. Dia menjadi sebesar-besar dosa. Begitu juga kalau membunuh para penyeru tauhid. Ada riwayat kata bangsa Yahudi ini telah bunuh beribu nabi mereka. Kalau bunuh orang biasa pun dah kira dosa besar, bayangkan kalau bunuh nabi. So, apa yang kita boleh belajar? Kita takut kalau kita mengikut jejak langkah mereka. Tak takut ancaman dan arahan Allah. Lantas berani mencabar pula. So, Nabi pernah kata, ada antara orang Islam yang akan ikut jejak langkah mereka satu persatu. Sehingga kalau mereka masuk lubang biawak, kita akan turut masuk lubang biawak. Ya, walaupun kita dah, mana ada Nabi zaman sekarang. Tapi ada kerajaan yang membunuh ulama-ulama pewaris para Nabi yang tidak sehaluan dengan pemerintahan mereka. Kalaupun dia tak bunuh ulama, banyak ulama yang dapat layanan buruk dari kerajaan. Malah kerajaan Islam pula. Malah selamba panggil orang tu Wahabi sana sini. Banyak ulama yang dapat layanan buruk. Termasuk ada ulama dan pendakwah yang dipenjara. Ya, sebelum kedatangan Nabi SAW, Bani Israel adalah orang Islam yang sesat. Begitulah kita sekarang. Ramai antara kita yang tak tahu tentang agama. Jahil tentang agama. So, semacam jadi macam Yahudi. Tanpa sedar. Why? Kenapa begitu? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini kerana mereka derhaka dan melampau batas.
Tadi perangai Yahudi itu dijadi terjal macam tu sebab yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyin. Mereka enggan dan engkar terhadap ayat-ayat Allah dan sampai sanggup bunuh Nabi. Semuanya bermula dari apa? Bermula dari asaw. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka derhaka dan melampau batas. So mereka jadi begitu degil kerana tak nak ikut nasihat. Mereka tak mau terima hidayah. Mereka nak buat ikut kepala sendiri. Langgar batas-batas yang Allah beri. Semua yang mereka buat itu berasal dari sifat mereka yang derhaka. Apa maksud derhaka? Tak buat apa yang disuruh. Berlebih-lebih pula buat apa yang dilarang. So bila yang disuruh buat, yang disuruh tak buat, yang ditegah dibuat, lama kelamaan Nabi mereka sendiri pun mereka sanggup bunuh. Dan lama kelamaan ayat Allah pun mereka sanggup putar belit. Ini perangai Yahudi sebenar yang Allah sampaikan kepada bangsa Arab, kepada bangsa Melayu. Yang mulanya bangsa Arab ni sangka mereka tu hebat. Rupanya mereka lagi teruk. Dan Allah nak buat Arab Madinah, Melayu Malaysia berhenti dari menjadikan Yahudi sebagai tempat rujukan. So habis ayat ini, kita bersambung kepada ayat lain. InsyaAllah di hari dan waktu yang lain. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim yang telah pun mentadabbur surah Al-Baqarah ayat penghujung ayat 60 dan ayat 61, dan antara intipati iaitu akibat orang-orang Yahudi yang tidak rasa syukur dengan nikmat yang Allah anugerah, mereka ditimpa kenistaan dan hidup kemiskinan dari rezeki dan harta dan mendapat kemungkaran Allah, dan mereka selalu derhaka melampaui batas dalam segala tindak tanduk mereka. Jadi mereka tidak pernah reda dengan pemberian Allah sehingga mereka dihina hingga ke saat ini. Jadi terima kasih pada tim Gemah Nur Iman, terima kasih pada pecinta kalamullah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ambil pengajaran daripada perkongsian ilmu pada malam ini, insya-Allah. Moga kita tidak terjumus dalam kehinaan seperti orang-orang Yahudi yang telah kita baca dan tadabbur surah sebentar tadi. Dan kita terus bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri untuk kuliah tadabbur pada waktu yang akan datang, insya-Allah. Untuk makluman semua, kuliah subuh kita iaitu pada pukul 6.45 pagi esok bersama dengan Ustaz Abdul Hakim bin Wan Muhammad Nur. Dan untuk kuliah-kuliah seterusnya sila rujuk kepada WhatsApp grup masing-masing. Jadi sebagai penutup kuliah, kita mohon Ustaz baca doa, tasbih kafarah dan menutup kuliah surah Al-As. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, wahai Tuhan kami, telah kami baca nikmat yang telah Kau kurniakan pada Bani Israel. Dan nikmat yang serupa Kau kurniakan ke atas kami, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, malam ini kami belajar untuk reda. Kami belajar untuk bersabar. Dan kami belajar untuk menahan diri dari membuat permintaan dan doa yang melampau-lampau darimu, ya Allah.
Ya Allah, wahai Tuhan kami, moga kami dididik dengan hati yang merasa cukup dengan pemberian-Mu dan tidak meminta pada yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal karim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Semoga Ustaz Ustaz. sihat-sihat.